Boleh jadi orang mengambil kesempatan. Seperti mana sekian agama orang mengambil kesempatan kan nikah pak ke apa. Alasannya Nabi nikah pak. Boleh nikah pak. Biarlah tak betul sepuluh Nabi pun ikutlah tu. Waktu cerita kemudian sekurang-kurangnya ada alasan permulaan. Hak ni pun boleh jadi orang ambil kesempatan begitu. Lepas tu masalah menikah. Hak ni di kalangan Arab pun tidak ada mana ni budak-budak kecil. Kalau ada pun hak jahil-jahil ada. Seperti yang anda sebut tadi di India, hak jahil-jahil ada. Ulama sendiri ada buat kalau lagu tu. Tak ada. Dia bui ke anak dia nikah umur 6 tahun 9 tahun tu. Tak juga dia pun. Cuma bahas saja, bahas dalam kitab saja. Dari segi nak praktik tak boleh. Tak pernah ada. Dalam masyarakat mana-mana pun sampai sekarang ni orang kafir pun terima tu. Jadi kepelek pula. Maknanya orang yang rogol ataupun orang yang tak ada je lah nak bini tak boleh. Undang-undang buat peraturan. Kalau sebab dia kira tidak tamadun, tidak bertamadun kalau nikah hak lagu. Jadi bahan kepada musuh Islam untuk mengkritik Islam, untuk mengaibkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengaibkan Aisyah gapo tu. Semua tu jadi peluang boleh kepada orang kafir. Tak ada pasal-pasal. Kemudian dia buat mari sini hak Fatimah sendiri, hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak dia nikah umur berapa? Ramai-ramai anak dia tu nikah umur berapa? Dia mari sini. Ummu Kulsum nikah umur berapa? Asma nikah umur berapa? Fatimah nikah umur berapa? Tak ada seorang nikah umur 9 tahun. Tak pernah. Sebab itulah Ibnu Syubrumah kata, baru dia anda sudah sebut dah, Ibnu Syubrumah kata tak ada ini khusus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kes terkecuali ni wanita. Dia orang kira tu. Walaupun orang lain tak sah. Kalau tak sah, cari hak lain apa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suruh orang lain. Dan anak dia hak lain tidak. Bahkan kita tengok di sini mengikut Habib Rahman sebut 20 lah kata. Biasa. Hak tu kebiasaan hak menikah. Sebab sampai sekarang ni sebab orang bertamadun, orang hak mengaji sampai sekarang ni nak pergi kau mengaji tu mengaji sekian lama. Biasa sebab sekarang ni dia pun sebut ni demo-demo ni 20 lebih nikah. Tetapi oleh kerana hak ni melekat lama dari kalangan kita kira istimewa lah, macam-macam lah. Anak dara ni hak muda-muda itu pahaman karut sebenarnya tidak ada asas berlaku. Hak sebenarnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ramai sahabat-sahabat ni sahabiat nikah lewat ni dia sebut. Seterusnya dia sebut juga dalam ni perkara dia sebut duduk mana tahu dia kata sebenarnya cerita ni sebenarnya punca daripada Syiah. Dia buat mengikut dia pengamatan dia cerita ni punca daripada Syiah. Sebab apa? Orang Syiah teori dia nak kata anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lahir selepas kenabian seorang, iaitu Fatimah. Hak lain semasa jahiliyah berlaku. Dia secara tidak langsung dia nak nguduh anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam hak lain. Mana kurang berlaku hak lain. Hak lebihnya Fatimah. Sebab apa? Fatimah ni lahir pada tahun yang ke-5 Hijrah. Dia pun buat cerita lah. Nikah dengan Sayyidina Ali umur 9 tahun juga. Tapi dalam kita tak ada sebut lagu tu. Dalam kitab kita tak ada sebut. Dalam kitab ni ada sebut umur 9 tahun nikah dengan Sayyidina Ali. Jadi takut pelik orang akan kata guana ni. Sebab kalaulah dia ni lahir sebelum tu, mana tahun yang ke-5 kenabian atau sebelum daripada tu lagi, bahkan mengikut Ibnu Katsir dan ramai lagi sebut Fatimah tu bukan anak bongsu dia, anak bongsu hak lain. Maknanya sebelum pada kalau dia di tahun yang ke-5 hak lain ni lagilah belakang lagi. Tak apalah tu. Dia nak tutup keaiban dia, takut orang kritik dia. Lagu mana ni? Boleh nikah umur 9 tahun. Dan muka Sayyidina Ali nikah 9 tahun, dia dilahir pada tahun yang ke-5. Selepas perang Uhud nikah dah. Umur berapa? Sekitar tu 9 tahun. Jadi nak tutup hak dia ni, pelik dia ni, dia buat cerita ni. Dia buat cerita ni. Nabi buat gitu. Apa peliknya? Dia nak kata lagu tu. Seperti cerita hak ni lah, Khidir tak mati ni. Nabi Khidir tak mati ni. Hak tu pun cerita Syiah juga sebenarnya. Tapi orang ramai tak tahu. Dia duk kata Khidir tak mati. Orang tak tahu percaya berlaku hak tu.
Khadir tak mati. Khadir lah mari ajar talqin, zikir, macam-macam. Dia tak mati. Sebab apa? Dia nak marah tu. Dia nak marah hak lain. Maksud dia tu iman dia, hak iman yang kedua belah tu tak mati. Dia nak hilang hak tu, takut orang muskil aku. Mana tak mati 1000 tahun lebih dah. Apa-apa peliknya Khadir tu. Dia nak bagi kot. Lalu dia buat cerita Khadir tu. Jadi kalau orang ingat kau Khadir, tapi Khadir pun tak mati. Padahal dia ni zaman Nabi Musa lagi ada. Terus dah tu tak mati. Dapat kau 1000 tahun. Apa peliknya? Dia nak pergi situ. Jadi buat cerita lain. Buat cerita Khadir untuk nak tutup cerita dia. Takut orang berasa pelik. Tapi dah kita semua terima boleh telan belakang dah. Kira-kiranya kita boleh telan jugalah. Tu iman dia tu tak mati. Iman yang kedua belah tu tak mati. Itu maksud dia. Kok tu kita kata, dia kata, apa yang Khadir tak mati? Nabi Isa tu tak mati boleh. Terima. Orang sepatutnya juga. Pak ni pun Nabi juga. Khadir dia tak mati apa pelik. Dia bagi kot. Kita kata Nabi Isa tu ada dalam Quran, itu pun masih lagi ada pertikaian lagi. Kita terima orang kata dia tak mati lah. Tu ada dalam Quran. Hak Khadir ni mana ada dalam Quran? Dalam perkara-perkara yang pelik ni kita tak boleh terima berdasarkan kias lagu tu, tak boleh. Kecuali ada nas baru kita boleh terima hak pelik tu. Kalau tidak kita pakai hak biasa. Cerita ni sebenarnya dibawa oleh orang Syiah untuk nak tutup tu iman dia tu. Takut orang muskil. Tu iman dia tu lagu mana hidup. Lagu mana boleh hidup 1000 tahun lebih. Dia akan kata Khadir hidup. Supaya juga ni. Lagu mana menikah? Sayyidina Ali menikah umur 9 tahun. Fatimah. Nabi sendiri nikah umur 9 tahun. Sesat masalah. Dia buat pergi kot. Ialah banyak cara lah waktu tu tak tahulah. Tetapi Hisham ni, perawi kita ni, dia ada masalah sikit. Nombor 9, nombor 6 ni sebab nombor 9 kok rumi kita ni lah perkali. Tukar sikit, balik sikit jadi 9. Pusinglah ke bawah jadi nombor 6. Dia ni keliru. Sebelum pada ni kita sudah bincang dah. Dia pergi ke Baghdad tu, umur dia 71 tahun dah. Selama mana pula duduk situ dalam keadaan nyayuk. Sebab itulah ulama-ulama pertikaikan hadis dia tu. Sehingga bini dia kata nikah dengan dia umur 9 tahun. Bila orang nak kelih bini dia nya? Dia kata tak ada orang boleh jumpa. Dia kata bila mari ke rumah aku umur 9 tahun nikah. Lepas tu tak ada siapa dia jumpa dengan dia. Sebab ada orang kata orang jumpa dengan bini dia, orang terima hadis daripada bini dia. Dia kata tak ada. Macam mana? Dia kata bini dia tu dia kelih ke rumah dia ketika bini dia umur 9 tahun. Padahal semua ulama kata beza tikah umur dia dengan bini dia tu 13 tahun. Bini dia lebih tua daripada dia. Bini dia lebih tua daripada dia 13 tahun. Semua ulama kata lagu tu. Kitab-kitab rijal sebut lagu tu belakang. Bini dia tu tikah dengan dia 13 tahun. Bini dia lebih tua. Bukan dia lebih tua. Bini dia lebih tua 13 tahun. Dia kata dia buat kelik ke rumah bini dia umur 9 tahun. Lepas tu dia umur berapa? Kalau bini dia umur 9 tahun. Itu cerita Hisham. Ini ada sebut dalam kitab-kitab rijal. Kekeliruan Hisham tentang umur 9. Jadi boleh jadi hak 19 tu jadi 9. Itu kan kita nak ayat. Hak 16 tu jadi 9. Tukar. Hak 19 jadi 9. Seperti mana dia keliru bini dia tu sendiri. Haknya tikak maknanya bini dia tu tua lagi, keliru tak boleh nak pegang lah dia. Bukan umur. Kalau bini dia umur 19 tahun, pada dia umur berapa nikah? Tak ada pula siapa kata dia ni nikah masa kecil lagi. Tak ada. Dia menikah setelah dewasa, biasalah. Tak ada siapa kata. Maknanya bini dia jauh lah 20 lebih. 30 lebih. Kalau kita kira umur 20 lebih. Kalau kita kira dia 15 tahun, 20 hal lah bini dia tu. Tak mungkin. Maknanya bini dia ni tikah 13 tahun. Dia ni buat kelik ke rumah dia ketika bini dia umur 9 tahun. Mana mungkin dia tak ada lagi. Gitulah cerita Hisham. Sebab itulah ulama tak pakai. Imam Malik tak ambil langsung cerita ni, tak sih. Sebab apa? Ketika duduk Madinah dia tak ayat hadis ni. Tak ada pun hadis ni. Tak ada seorang perawi Madani yang meriwayatkan hadis ni. Kalau kita baca semuanya, sebab itulah kaji Habibur Rahman dia kata cakap kaji tengok tak ada orang lain. Tak ada orang lain. Perawi Madani seorang pun tak ada. Perawi Mesir tak ada seorang pun. Perawi Syam tak ada seorang pun. Tak ada. Kalau adanya perawi ni Iraq saja.
Perawi Iraq saja. Lepas tu baru dia nak sebut dah. Isya sendiri dia kata kalau boleh 1000 hadis orang Iraq wayak, apa ni 999 tu kamu kena tolak buat. Paksa lagi tu pun kamu kena ragu. Tu cerita di Iraq pasal cuaca dia tu tidak berapa molek sikit. Cuaca dia. Sama-sama pun menentang kerajaan dia kuat sangat. Dan Syiah kuat sangat di Iraq daripada dulu lagi. Jadi dia ada unsur sebab tu nasabah. Kalau Syiah buat nasabah. Sebab apa? Mari mana cerita? Mari di Iraq. Iraq tu pusat Syiah lah daripada dulu lagi pun. Sebab itulah Sayyidina Ali pindahkan ibu negara Islam daripada Madinah ke Kufah. Kufah tu duduk mana? Iraq lah. Sebab di sana puak-puak Syiah ni ramai. Walaupun sebenarnya demo tu bukan cinta sangat ke dia, dakwa saja. Tetapi gitulah yang berlaku. Lain tak ada. Tak ada seorang pun perawi lain. Padahal Hisham tu tok guru Imam Malik juga. Imam Malik tak seterima ni. Ni lepas pada dia pergi sana ni. Bapa sebelum pada ni lama gitu mau dia duk susuk bapanya. Mana kau Imam Malik tu anak murid dia utama dia tak layak apa. Lama gitu mau dah duduk Madinah. Baru timbul fikiran dia pergi setelah pergi sana bapa. Riwayat dia baru ada sana. Itu muskilnya. Jadi setelah kita bincang ni semua banyak dah rasa sudah cukup dah tu insya-Allah. Jadi muskil lagi kita tidak paksa. Tak paksa. Tak setiap tak apa. Tapi jawablah hak tadi tu. Begitu banyak tu kemuskilan dalil-dalil dia. Tu jawab hak tu dulu. Jangan nak pejam mata. Habibur Rahman kata dalam ni ulama-ulama ni kadang-kadang jadi sepupu kakak tua kata dia. Apabila dalam ketakutan sangat dia akan pejam mata kata dia. Jangan jadi lagu tu sudahlah kata dia. Buah kakak tua ni kalau dia takut sangat pejam mata. Hak ni pun apabila sebut Bukhari Muslim ada pejam mata. Biar aku mana-mana. Bercanggah dengan sekian banyak dalil lain pun. Tak sah lagu tu. Dia kata mudah-mudahan Tuhan buka pintu hati kita semua. Dan itulah yang didoakan oleh almarhum Habibur Rahman. Wallahu a'lam. Wa akhiru alhamdulillah.